Ya, Ifah, seramai 1,200 anak-anak tentera dan awam Kementerian Pertahanan Kementah di negeri ini yang berumur 12 hingga 15 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 bermula hari ini. Penolong Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Markas Division Pertama Infanteri, Kolonel Dr. Mior Azhari Sagiruddin berkata, pemberian vaksin itu dilaksanakan di 5 buah kem askar, iaitu Kem 4 Amor, Kem Penrisan Kuching dan Kem Oyak Sibu secara pandu lalu, manakala Kem Pakit Sri Aman Batalion ke-7 Regimen Sempadan, Kem Simulajau Bintulu dan Kem Sri Miri masing-masing pusat pemberian vaksin statik. 26. Jelasnya pemberian vaksin tersebut dilaksanakan secara serentak kecuali di Kem Sri Miri yang akan bermula esok melibatkan 36 penerima dan bagi dos kedua vaksin jenis Pfizer BioNTech yang akan dilaksanakan pada 14 Oktober ini. Kolonel Dr. Mio berkata demikian kepada media pada program vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak anggota tentera darat dan awam Kementah, Zon Sarawak di Regimen ke-4 Kor Armor Diraja, Kem Penrisan Kuching hari ini. Sementara itu, rata-rata ibu bapa yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana anak-anak mereka mula diberikan vaksin memandangkan sesi persekolahan akan dibuka tidak lama lagi. Untuk pemberian vaksin yang diterima untuk anak saya lah, untuk kebaikan anak-anak yang akan buka sekolah ni lah, kebaikan diorang, untuk keselamatan diorang, senang untuk diorang berkomunikasi dengan kawan-kawan dengan serta cikgu dia sekali lah. Rasa macam kurang sikit lah, risau kan, sebab kita dah vaksin tapi kalau kita keluar kita boleh juga bawa untuk diorang kan, walaupun memang kena jangkitan tapi risiko dia kurang lah. Okey lah. Walaupun risau, adalah juga risau kan, tapi harap tak ada apalah. Sementara itu, bagi remaja pula, suntikan vaksin ini memberi sedikit kelegaan terutama apabila mereka berada di tempat awam dan sekolah. Rasa okey lah, lega. Rasa bersemangat juga nak ke sekolah. Gembiralah sebab sekolah dah buka balik. Lepas tu dapat belajar, lepas tu dapat jumpa dengan kawan-kawan balik dengan cikgu. Dalam perkembangan berkaitan pemberian vaksin dos pertama kepada remaja berumur 12 hingga 15 tahun di bahagian Sri Aman akan bermula Sabtu ini. Pegawai Penyelaras Program Imunisasi Kebangsaan bahagian Sri Aman, Dr. Janariah Janggani ketika dihubungi RTM memberitahu 4 pusat pemberian vaksin akan dibuka untuk tujuan tersebut. Ini termasuklah PPV Dewan Suara Sri Aman, PPV Dewan Sri Pantu, PPV Dewan Sukan Lubuk Antu dan PPV Dewan Serbaguna Engkelili. Kira-kira 4,500 remaja dijangka akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan bilangan pelajar paling ramai adalah dari sekolah menengah kebangsaan Sri Aman iaitu seramai 635 orang. Lain-lain sekolah menengah yang terlibat adalah SMK Lubuk Antu, SMK Engkelili, SMK Senluk, SMK Melugu, SMK Simanggang dan SMK Lingga. Suntikan vaksin juga akan diberikan kepada remaja dalam kategori umur tersebut yang tidak bersekolah atau remaja dalam kategori orang kurang upaya. Bagi pemberian vaksin dos kedua untuk remaja berumur 16 ke 17 tahun, ia akan dilaksana bermula Sabtu Oktober nanti. Tiada berlaku kenaikan harga ayam dilaporkan di Sri Aman dan Betong. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sri Aman Al-Reza Mani Abdul Razak dalam kenyataannya memberitahu hasil pemantauan pihaknya di beberapa tempat di Sri Aman mendapati harga jualan ayam bersih standard adalah antara RM8.50 hingga RM9.50 sekilogram. Jelasnya, pegawai penguatkuasa akan meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan berterusan terhadap harga jualan ayam bersih standard di Sri Aman dan Betong, terutama di lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli belah. Peniaga yang didapati menaikkan harga yang tidak munasabah dan melebihi paras margin keuntungan akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan jika disabit kesalahan, individu berkenaan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, bagi syarikat atau pertubuhan perbadanan pula boleh didenda sehingga RM500,000.
Ariel Zamani turut menyeru orang ramai supaya menyalurkan sebarang aduan berkaitan ketidakpatuhan peniaga terhadap undang-undang di bawah KPDN HEP melalui talian hotline 1800-886-800 atau portal e-aduan kementerian atau menghubungi pejabat yang terdekat. Sementara itu, Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Bintulu, Edith Mason, mendahului senarai 97 penerima dengan dikurniakan darjah yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak. Pegawai Bintang Kenyalang Sarawak PBK oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak yang berlangsung di Dewan Besar Astana Negeri Petrajaya Kuching hari ini. Pada istiadat berkenaan, seramai 12 orang lagi penerima PBK. Istiadat tersebut diteruskan dengan pengurniaan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang Sarawak ABS kepada 39 penerima. Sementara itu, darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang Sarawak ABK menyaksikan seramai 45 orang penerima. Hadir sama pada istiadat berkenaan ialah isteri Yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Datuk Gerawat Gala. 10 individu dan seorang pemilik premis perniagaan dikenakan kompaun RM1,500 dan RM10,000 kerana didapati melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Polis ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan medianya memberitahu tindakan tersebut diambil selepas pemeriksaan dilakukan oleh sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching pada pukul 8.30 malam tadi di sebuah premis di Jalan Song, Kuching. Kesemua mereka dikompaun RM1,500 seorang, sementara pemilik premis dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 di bawah Peraturan 17-1 dan 17-2 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 kerana kesalahan tiada penjarakan fizikal. Jelas ACP Ashmon lagi mereka yang dikompaun berkenaan adalah warga tempatan berumur lingkungan 35 hingga 53 tahun. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi SOP demi kebaikan bersama selain membantu mengekang penularan COVID-19. Seramai 2,000 orang pelajar bakal menerima baucer bantuan pakaian seragam sekolah sumbangan Yayasan Sarawak bagi membantu pelajar dari sekolah B40 di beberapa sekolah bahagian Sarike. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repuk, Datuk Seri Huang Tiong Si memberitahu setiap daerah di bahagian tersebut iaitu Julau, Pakan, Meradung dan Sarike menerima baucer yang akan diserahkan kepada 500 orang pelajar di daerah masing-masing. Jelasnya, bagi daerah Sarike, penerima baucer melibatkan 312 orang pelajar sekolah rendah dan 188 pula adalah pelajar sekolah menengah. Ujarnya lagi, Yayasan Sarawak telah melaksanakan banyak program pendidikan sejak tahun 1971 untuk memastikan setiap pelajar di negeri ini, terutama mereka yang kurang berkemampuan, mempunyai peluang sama untuk meneruskan pelajaran sehingga ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan simbolik majlis penyerahan baucer bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak tahun 2021 di Pusat Kegiatan Guru Pejabat Pendidikan Daerah Sarike. Sementara itu, Datuk Seri Huang turut mengingatkan agar bantuan baucer yang diterima pelajar dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Sekian dulu perkembangan dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Putih. Silakan. Baik,